Syuaida dan juga penonton. Kita nak berbicara berkenaan op benteng khas di perairan Selangor. Bagaimana sebenarnya setakat ini tahap keberhasilan op benteng ini di sekitar perairan di Selangor. Jadi hari ini kami bawakan dua tetamu di Selamat Pagi Malaysia hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan op benteng di sekitar Selangor ini. Selamat pagi diucapkan kepada ACP Azam Hussein selaku Komander Pasukan Gerakan Udara Pengkalan Semenanjung, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA PDRM. Assalamualaikum, selamat pagi. Sihat ya? Terima kasih. Okey, juga hari ini kami bawakan yang berbahagia Brigadier Jeneral Omar Haji Dawami TUDM selaku Komander Pengkalan Udara Subang, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Apa khabar, selamat pagi. Sihat juga ya? Alhamdulillah, terima kasih. Okey. Kita mungkin nak mulakan dengan Tuan Azan terlebih dahulu. Berkenaan bagaimana Tuan melihat keberkesanan program ataupun operasi bersepadu yang dilaksanakan ini untuk kita memperkasakan lagi sempadan dan juga perairan di negeri Selangor khususnya dalam benteng ini. Okey, terima kasih Encik Munawar. Assalamualaikum dan saya hormati Tuan Omar, Komander Pengkalan Udara Subang. Saya suka menarik perhatian di sini. Kalau kita tengok op benteng ini, kewujudan dia lebih kurang sama dengan pandemik COVID-19. Berikutan pandemik 19 itu diwujudkan satu elemen yang dikenali sebagai National Task Force ataupun NTF yang bermatlamat untuk mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin dan pada masa yang sama membenteras penularan COVID-19. Berkonsepkan 6P, pengesanan, pencegahan, perhindaran, pengusiran dan penahanan. Daripada situ saya tengok konsep yang digunakan pakai dalam NTF amat berkesan bagi mencapai matlamat asal penubuhan dia. Saya tengok cukup berkesan sekali. Itu pendapat saya. Ialah dalam tempoh 2 tahun sejak pandemik ini melanda, pastinya kita dapat melihat bagaimana keberkesanan op benteng ini telah dilaksanakan. Jadi untuk dari sudut TUDM pula, bagaimana kalau Tuan Omar boleh kongsikan tahap keberhasilan ataupun kejayaan TUDM untuk mengekang kedatangan parti sewaktu op benteng ini dilaksanakan? Okay, seperti yang dinyatakan oleh sahabat saya ini daripada PGU, basically Tentera Udara memang bukan sahaja apabila OPS benteng ini dilaksanakan. Kita telah melaksanakan rondaan maritim udara mengawal perairan negara ini sejak daripada awal lagi penubuhan TUDM. Cuma apabila kita telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan OPS benteng ini, dia agak berbeza dari segi pengurusan ataupun organisasi tersebut. NTF yang seperti kita faham telah ditubuhkan pada awal Mei 2020 dan seterusnya kita telah melaksanakan pada pertengahan Mei itu operasi benteng secara rasminya. Kami telah menggerakkan dari segi TUDM telah dipertanggungjawabkan untuk menjadi ketua ataupun komander kepada komponen udara, di mana komponen udara ini adalah merangkumi pesawat-pesawat TUDM dan juga pesawat daripada PGU, Pasukan Polis Udara, dan juga APMM. Jadi tugas utama kami adalah mengawal persekitaran perairan negara yang kita bagikan kepada 3 kawasan utama, iaitu di utara Selat Melaka yang hampir kepada utara Langkawi, bersepadan antara Thailand dan Malaysia, dan juga Selat Melaka di perairan pantai barat dan Tenggara Johor. Jadi tugas utama kita sebelum ini memang amat berhasil dengan gabungan TUDM dan juga agensi-agensi penguasaan yang saya sebut tadi. So dengan adanya gabungan penguasaan dan juga aset-aset TUDM yang deploy ataupun dilancarkan daripada Pangkalan Udara Subang, iaitu Pangkalan Udara saya sendiri, yang terdiri daripada pesawat-pesawat, pelbagai pesawat, ada C-130, ada Beechcraft, dan juga kita ada pasukan dukungan daripada nombor 11 Squadron, iaitu pesawat UAS ataupun kita panggil bahasa mudahnya UAV. Jadi UAV ini semua akan membantu kita untuk menjalankan segala operasi pemantauan untuk mengekang selain daripada tujuan utama NTF ditubuhkan, iaitu mengekang COVID-19 daripada kemasukan pendatang asing tanpa izin. Ia juga mengawal
aktiviti-aktiviti rentas sempadan, jenayah rentas sempadan. Seperti penyeludupan, pemerdagangan manusia. Itu adalah jenis utama. Jadi saya secara amnya saya boleh nyatakan bahawa dengan tertubuhnya NTF, terutamanya komponen udara ini akan dapat lebih memberi efektif ataupun kesan yang lebih baik dari segi kawalan peradaban negara. Sudah pasti dengan kawalan yang berterusan ini sudah pasti akan memperkukuhkan lagi op benteng ini demi kita menjaga keselamatan dan kedaulatan perairan negara kita. Jadi dari pihak PGU sendiri, apa antara cabaran-cabaran utama untuk menangani masalah pendatang asing tanpa izin ini dan juga jenayah rentas sempadan ini, Tuan? Terima kasih. Saya melihat sebagai salah satu elemen udara di dalam National Task Force ni, kita berbeza jika nak bandingkan dengan surface punya elemen. Surface punya elemen, dia boleh berada di kawasan operasi 24/7. Tapi bagi elemen udara, endurance kita yang agak terhad. Sedikit sebanyak orang kata keberadaan kita di kawasan operasi itu yang menghadkan kita. Yang keduanya, saya tengok cabaran dia dari segi perkongsian maklumat. Perkongsian maklumat dalam NTF, seboleh-bolehnya kita cuba matlamatkan kepada satu saja. Tanpa mementingkan organisasi kita. Kita perkongsian maklumat tu saya tengok satu mustahak untuk sesuatu kejayaan. Elemen udara juga komunikasi. Kalau dapat ditambah baik dengan satu jaringan komunikasi antara elemen surface punya elemen dengan air punya elemen, saya rasa lagi menambahkan lagi keberkesanan. Pada peringkat awal memang tak dapat dinafikan masalah komunikasi bila penggabungan agensi-agensi yang berlainan di bawah NTF dengan menggunakan network masing-masing punya elemen masing-masing. Tapi kata benda ni sedikit sebanyak telah diselesaikan dengan menggunakan jaringan network daripada RMPNet, PDRN yang telah dipasang kepada elemen surface elemen di bawah. Itu antara yang cabaran dihadapi PGU di elemen udara di dalam MTF ni. Yalah, bila melibatkan kerjasama antara dua pihak yang sebelum ini mungkin berada dalam posisi masing-masing untuk menjaga ketenteraman masyarakat Malaysia dan sebagainya, apabila digabungkan pasti situasi seperti ini akan berlakulah. Nak pula bila pandemik kan, kita tak tahu bila melanda, tiba-tiba saja. Jadi banyak perkara yang perlu ditambah baik dan sebagainya. Jadi berkenaan dengan bercakap berkenaan perkara yang perlu ditambah baik, mungkin yalah orbit ini akan diteruskan lagi bagi tahun 2022. Jadi pada pendapat Tuan Omar sendiri, apakah antara perkara yang perlu ditambah baik lagi untuk memastikan agar kerjasama ini dapat diperkukuhkan lagi dan seterusnya dapat membantras segala kegiatan parti ataupun menjaga keamanan sempadan negara, terutama di kawasan daerah Selangor? Okey, dari segi penambahbaikan, of course, apa yang kita ada sekarang ini memang boleh dikatakan boleh menepati segala keperluan operasi. Tetapi pihak NTF dan juga agensi-agensi pengurusan yang lain, baik kami ATM melalui JUDM akan terus memberi cadangan-cadangan ataupun memperhalusi segala perkara yang kita patut cadangkan untuk menambah baik keperluan pengurusan kita. Jadi untuk way forward ataupun masa hadapan, saya rasa untuk keperluan yang paling utama adalah melengkapkan keperluan seperti peralatan ataupun pesawat seperti UAV atau UAS maupun drone yang mempunyai sistem operasi yang lengkap yang boleh digunakan untuk kita pada sebelang masa dan mempunyai jarak endurance ataupun masa yang agak lama beroperasi di udara selama lebih daripada 8 hingga 10 jam untuk memastikan perairan negara kita dapat dikawal selia pada sebelang masa. Dan of course, elemen yang paling utama di dalam setiap pengoperasian adalah intelligence. When we talk about intelligence ataupun perisikan, kita amat memerlukan perisikan yang real time information ataupun
well and before, sebelum perkara berlaku. Jadi ATM memang ada elemen intelligence melalui BSPP, dan kita juga mendapat semua maklumat-maklumat persikan daripada PDRM juga. Tetapi apa yang lebih penting untuk way forward ni, kita memerlukan kolaborasi ataupun komitmen daripada pihak awam maupun media massa untuk memberikan saluran-saluran maklumat untuk kita bergerak secara lebih efektif untuk memastikan saluran intelijen itu akan ditambah baik. Okey. Dan untuk perancangan masa depan untuk TDM sendiri, kami mempunyai perancangan jangka panjang sehingga ke tahun 2025 yang kita panggil CAP 55 ataupun Capability 55. Perancangan ini adalah salah satu penambahbaikan aset-aset udara yang menjurus kepada pengoperasian operasi maritim udara, iaitu perolehan pesawat seperti MPA. MPA ataupun dalam arti kata yang sebenarnya Maritime Patrol Aircraft yang boleh beroperasi secara endurance yang lama di atas udara dan juga lengkap dengan segala keperluan operasi ataupun mission system, di mana kita boleh melakukan semua maklumat persikan di proses data analisis, real time streaming ataupun information kepada pihak di darat yang boleh kita link dengan PDRM, APMM, Navy di daratan untuk berkomunikasi secara langsung tentang unsur-unsur ataupun analisis yang kita tengah handle. Dan juga dengan di tahun hadapan, insyaAllah dalam awal tahun hadapan kita akan menerima pesawat CN235 yang dilengkapi dengan radar yang canggih untuk kita menambah baik ataupun force enhancement kepada aset-aset yang saya ada sekarang. Itu adalah way forward kita untuk masa depan. Itu antara elemen-elemen penting lah yang perlu diberikan perhatian untuk memperkukuhkan lagi benteng ini. Jadi di sebalik cabaran yang sedia ada seperti yang dimaklumkan itu tadi, apa antara kejayaan-kejayaan yang kita boleh kongsikan pada keluarga Malaysia dalam operasi benteng ini, Tuan? Okey. Elemen udara, sekali lagi saya tekankan, berbeza dengan surface punya elemen. Jika surface punya elemen, tangkapan dibuat secara direct ataupun pengusiran dapat dibuat secara langsung. Maksud saya. Dan kata dia punya kejayaan boleh dilihat. Serta-merta. Berbanding dengan air element, pelibatan kita ke arah menyumbang kepada tangkapan ataupun pengusiran ataupun kejayaan surface element yang sebenarnya. Tetapi benda ni tidak kelihatan ataupun terlepas pandang. Tapi PGU, kami mengumpul statistik jika dibandingkan dengan sebelum kewujudan NTF, kami dapat melihat kepada jumlah penglihatan yang dibuat oleh PGU dan jumlah jam penerbangan yang bertambah. Malah kata sepanjang 2 tahun ni KPI daripada jumlah jam penerbangan kami telah melebihi daripada KPI kami. Alhamdulillah. Jadi secara kata conclusion saya kata, kejayaan surface element juga merupakan kejayaan kami daripada hasil pelihatan yang kami buat. Saya bagi beberapa contoh yang melibatkan pelihatan daripada PGU. Pada tahun 2020, sewaktu pesawat Cessna Caravan kami membuat rondaan di sekitar Port Klang, pesawat kapal terbang, kami telah mengesan pergerakan yang kami syaki sebagai kontraban untuk cuba mendarat. Tapi keupayaan pesawat kapal terbang tak boleh untuk static hover ataupun membuat tangkapan. So maklumat penglihatan tu kami salurkan kepada APMN. APMN pada masa itu menggunakan helikopter. Dan kebetulan katanya dalam pesawat tu dia ada special forces dia dalam tu. Dan kami telah merakamkan macam mana special forces dia winch down, turun
Tapi penjenayah tu lari. Tapi dapat tangkap bot dengan barang tu. Okey. Itu antara kejayaan. Okey, ini satu yang pada saya eksklusif lah. Ini tidak diceritakan Tidak diceritakan. tidak diceritakan. Tidak diceritakan. Hanya perlu didapatkan melalui mereka yang kami bawakan di studio hari ini. Dan orang kata pelibatan kami pun, kalau saya tak cerita di sini, tak nampak kejayaan kami. Tapi kami juga menyumbang kepada kejayaan tu sebenarnya. Wah, kejayaan itu bertitik tolak daripada mereka yang berada di udara ini. Itu kejayaan daripada pihak PDRM sendiri. Bagaimana pihak TUDM, Tuan Omar, boleh kongsikan kejayaan pihak TUDM sewaktu op Benting ini? Of course, apa yang disebut oleh sahabat saya tadi, basically concerted effort ataupun effort bersepadu daripada ketiga elemen ini, TUDM, PDRM dan juga APMM, dari segi pasukan udara telah berhubung secara rapat dengan elemen di darat ataupun komponen darat. Kita terbagi pada tiga sebenarnya. Komponen udara, komponen maritim, Navy, TLDM dengan APMM dan juga komponen darat yang diketuai oleh Komponen Darat. Jadi apa yang telah kita capai berdasarkan operasi bersepadu ini, salah satunya adalah kalau kita masih ingat pada 4 Disember tahun lepas, di mana kita telah berjaya mengesan kemasukan pendatang Rohingya seramai 200 orang di utara Pulau Langkawi. So kita berjaya mengesan pendatang tersebut even sebelum dia masuk ke perairan kita. Dan perkara itu kita laporkan kepada pihak Tentera Laut Diraja Malaysia dan juga kolaborasi dengan APMM untuk mengekang dan menahan pendatang tersebut. Dan kita telah mengusir atas sebab kemanusiaan, kita bagi makanan dan juga kita usir sebab kita memang amat kena memastikan pada waktu tersebut adalah waktu yang amat krusial untuk pandemik COVID-19. Jadi kita tidak boleh mengambil risiko untuk menerima pendatang tersebut dan kita tak tahu background dia macam mana, sama ada dia penularan COVID-19 di Bangladesh dan Myanmar adalah amat teruk pada masa tersebut. Jadi kejayaan tersebut adalah satu kejayaan. Dan pada waktu yang lain pula ada pasukan UAV TUDM yang berada di penggalan saya tetapi beroperasi di Sungai Rambai, Melaka, telah berjaya mengesan bot yang dalam cubaan menyeludup. Dan kita berkomunikasi untuk penentuan Cik Jauda dengan Cik Noira Munawar. Basically pesawat UAS kita ni boleh beroperasi udara selama 10 jam, 8 ke 10 jam. Dan dia beroperasi pada malam hari sebab kita dilengkapi dengan peralatan EOIR ataupun Electro-Optical Infrared, di mana kita boleh mengesan, mengambil gambar seperti waktu di siang hari. Dan informasi tersebut kita salurkan secara live kepada NTF dan juga kepada Komandan Udara di headquarters. Dan juga kepada SWASLA yang dikawal selir oleh APMM. SWASLA adalah sistem penguasaan laut ataupun radar yang beroperasi 24 jam untuk waktu tersebut dan mengesan, dan kita dah activate kapal daripada Polis Marine untuk menangkap. Yang kita tangkapan tersebut adalah daripada 2,000 ekor penyeludupan burung murah, termasuk kapal kita mendapat hasil lebih kurang RM650,000 value tangkapan kita. Baik, itu pastinya melalui kerjasama yang terjalan itu pastinya banyak pencapaian dan juga kejayaan yang berjaya diperoleh, dikecapi di bawah op Benting ini. Terima kasih Tuan Omar, terima kasih kepada Tuan Azan juga bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan cerita-cerita di sebalik tabir untuk Penuntut Selamat Pagi Malaysia. Sangat seronok dan bermakna sebenarnya untuk kami juga. Terima kasih sekali lagi bersama kami di studio. Jadi setakat itu sahaja siaran kita pada pagi ini. Semoga semuanya dapat memberikan manfaat untuk anda. Kami melaburkan tirai. Saya Munawar Azmi. Dan saya Syuhaidah Arifin. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Okey.